اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 18. Muka surat 18 bari yang ke-15 daripada atas. Muka surat 18 bari yang ke-15 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keempat daripada 4 syarat rokok. Tamakninah di dalamnya, di dalam rokok. Keempat ada 4 syarat rokok, tamakninah di dalamnya. Jadi tamakninah ni ada pandangan menyatakan ianya rukun bagi sembahyang. Ada pandangan menyatakan tamakninah ni dia tumakninah menjadi syarat bagi rukun sembahyang. Bukan tumakninah tu rukun. Tumakninah menjadi syarat bagi rukun rokok, rukun i'tidal, rukun sujud 2 kali, rukun duduk antara 2 sujud. Jadi tumakninah ni menjadi syarat bagi rukun, bukan menjadi rukun. Sebab kalau kita tengok di dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, di permulaannya bicara rukun sembahyang. Dia tidak sebut pun tumakninah. Dia tidak sebut pun tumakninah sebagai rukun sembahyang. Dia hanya sebut ke-5-nya rokok, ke-6-nya i'tidal, ke-7-nya sujud, ke-8-nya duduk antara 2 sujud. Dia tidak adalah setengah kitab. Ke-6-nya, ke-5-nya rokok serta tumakninah. Ke-6-nya i'tidal serta tumakninah. Jadi datangkan tumakninah juga ketika membicarakan rukun 13. Tapi kitab dia tu sebenarnya tidak. Dia tidak bicara pun tumakninah ketika membicarakan rukun 13. Jadi tumakninah dibicarakan syarat bagi rokok, syarat bagi i'tidal, syarat bagi sujud, syarat bagi duduk antara 2 sujud. Jadi tumakninah syarat. Di syarat ke rukun ke sama je lah. Nak sah semayang, rukun kena cukup. Nak sah semayang, syarat bagi rukun kena cukup. Di sama je. Tapi tumakninah ni rukun ataupun syarat. Dalam kitab Hidayatus Sibyan ni tumakninah syarat rokok yang ke-4. Tumakninah ni diam sekadar subhanallah. Diam, berhenti kejap, diam sekalian anggota sekadar subhanallah, sekejap je, 1 saat 2 saat je. Bukan suruh kata subhanallah. Hak katanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi.
Bukan kata subhanallah. Tumakninah ni diam sekalian anggota sekadar subhanallah. Ni ada dalam dulu ada pengajaran ni. Dia kata orang semayang tak sah ramai tak sah semayang. Sebab orang tak ada tumakninah, dia kata. Tak ada tumakninah macam mana? Dia tak kata subhanallah dulu. Mana nak rokok tu kena kata dulu subhanallah, dapat tumakninah, barulah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia ajar gitu. Ada ni. Sekarang rokok tumakninah tu syarat. Jadi dia faham tumakninah ni kata subhanallah, tu tumakninah. Lepas kata subhanallah, barulah dapat tumakninah, barulah baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Ni dok ni rokok-rokok tu kepada subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi tumakninah tak kata subhanallah tak kata. Makna tak ada tumakninah, dia kata. Ramai semua tidak sah. Kalau gitu tak sah belaka Ada kata subhanallah dulu ke? Dok. Kata pelik, berani dia ajar. Berani. Dia kena kata dulu subhanallah, barulah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bukan kata subhanallah diam sekalian anggota sekadar subhanallah. Tapi saat tu kita sedang membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Mana kalau kita tengok subhana rabbiyal azimi tu tamakninah dah kitanya. Kalau masa tu lah. Tak, kita rokok subhana rabbiyal azimi. Dapat dah tamakninah tu. Di saat tu dah tamakninah terhasil. Sebab kita sudah diam sekalian anggota. Walaupun mulut tak kata subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi pun, diam qada tu sami Allah liman hamidah. Dapat dah tamakninah. Tapi dia meninggalkan tasbih rokok tu makruh. Sebab mazhab Hambali tasbih rokok sujud wajib. Dia gitu je lah. Bukan suruh kata subhanallah tumakninah ni. Dia sekarang ni orang biasa share rakaman, dia panggil apa? Audio tak? Suara saja. Audio. Yang tak pasti siapa yang tukang mengajar tu. Yang tak pasti. Orang share. Masalah apa yang dia ajar tu salah. Apa yang dia ajar tu salah. Tapi siapa orang yang bercakap dia tak tulis nama di situ. Dan suara pun orang kita tak kenali lah. Orang yang pernah belajar dengan dia tu mungkin kenal lah suara siapa. Tapi suara di share tu salah dia mengajar. Tak betul dia mengajar tu. Tapi orang pakai share rata-rata. Mana tak ada video, tak ada audio saja je ada. Orang kira ni molek ni. Macam tadilah. Tak sah ni. Share ni orang tak tahu lah, gitulah. Jadi share. Tapi masalah disebut tu salah. Hak berkait dengan sahabatan jugalah. Jadi orang dengar ni, sahabatan ni. Benda mesti dia pun share supaya orang jaga-jaga. Walah salah pun dia bicaranya. Tapi masalah tak pasti siapa. Satu tak apalah, tak pasti siapa pun. Apa yang dia ajar tu salah. Jadi orang yang share tu lebih kepada mana ni kalau tidak sedar sini ramai nak salah ni. Hati dia share tu. Dia share. Kira dia nak jaga orang lah. Supaya orang jaga-jaga. Sebab berkait dengan sahabatan ibadat. Kena salah. Sebab pegangan gitu juga. Kadang-kadang dia share. Tapi benda tu salah. Tu bahaya sekarang ni. Tapi siapa orang tu? Kalau ada video pun kadang-kadang, siapa ustaz ni? Tak tahu siapa. Tapi orang duk share. Hak buka pun ramai. Awak tengok tu ramai. Dah macam tadilah. Tumakninah tu kena kata. Rokok subhanallah, barulah dapat tumakninah, barulah subhana rabbiyal azim wa bihamdi.
Jadi rokok ni serta tamatninah. Nabi sabda, summarka hatta tatma'inna raki'an. Nabi kata dalam hadis Khalaq bin Rafi' itu, summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rokok oleh kamu hingga tetap kamu hal keadaan kamu rokok. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rokok oleh kamu, kata Nabi SAW, sehingga tetap oleh kamu. Tamakninah tetaplah, sehingga tetap tamakninah oleh kamu hal kadang kamu rokok. Kemudian dahulu bicara dah syarat yang kedua tu, rokok tunduk ke hadapan dengan tubuh, sekir hulur tangan, tapak tangan sapa di dua kepala lutut, atau tunduk kena banyak tu. Ini bagi orang yang kuasa. Kalau tidak kuasa, tunduk dengan belakang, tunduk dengan kepala, gitu. Dia permulaannya tunduk dengan belakang, tunduk dengan tubuh. Tunduk banyak mana, sekira-kira hulur tangan, dua perut tangan jejak sapa di dua lutut. Letak tapak tangan atas dua lutut itu sunat hai'ah. Yang kita nak bicara, tunduk banyak mana tubuh tu. Ini bicara bab ilmu. Kalau tanya kita, rokok rukun, rokok rukun. Rokok ni tunduk tubuh tu setara mana? Banyak mana tunduk tubuh tu untuk sah rokok? Tunduklah. Tunduk setara mana untuk sah rokok? Sekira-kira kalau kamu hulur tangan, dua tapak tangan kamu sampai di dulu tu. Kalau tunduk tak banyak mana, hulur tangan, sapa tangan di dua kepala tu, sapa hujung jari je. Sapa hujung jari je, tapak tak sapa, belum terhasil lagi rukun rokok. Biar boleh jawab gitu macam dahulu bicara rukun qiyam, berdiri tu. Setara mana rukun qiyam? Dengan bahawa berdiri tu jangan tunduk ke hadapan, sama tengah antara berdiri dengan sekongkang rokok. Gitu. Tu berdiri pula. Hak rukun berdiri. Hak berdiri tegak tu sunat hai'ah. Berdiri tegak sunat hai'ah. Berdiri sekira-kira tunduk ke hadapan ni, biar jangan hampir kepada sekongkong rokok dan berdiri bertegak. Itu dia terhasil rukun qiyam. Duduk gini ni terhasil rukun qiyam lagi. Tegak ni sunat hai'ah. Macam rokok tadilah, tunduk ke hadapan. Sekurang-kurangnya hulur tangan, dua tapak tangan sampai di lutut. Tubuh duduk gini lagi ni. Kemudian tunduk ke bawah sikit lagi. Hak ni sunat hai'ah. Ni kata 90 darjah ni. Ni sunat hai'ah. Dia congek sikit ke atas. Hulur tangan siapa dok tapak di dua lutut siapa terhasil dah sekongkong rukun rokok. Tapi sunat hai'ahnya tunduk sikit lagi ke bawah, biar macam 90 darjah ni. Sama juga rukun berdiri. Berdiri sekira-kira lebih hampir berdiri daripada sekongkong rokok. Itu rukun berdiri. Maka tunduk ke depan gini, sah lagi rukun berdiri tapi makruh. Rokok hidup gini tadi ni, sah dah rukun rokok tapi makruh. Tunduk biar ke bawah lagi sikit. Hak kita ni sebut syarat yang kedua tu, tunduk ke hadapan sekira-kira hulur tangan, perut tapak tangan sampai di lutut, terhasil rukun rokok. Tapi kalau duduk gini ni, congek lagi ni, makruh lagi gini. Tapi sudah sah rokok. Nak comel, tunduk sikit. Jadi 90 darjah, dapatlah sunat hai'ah di dalam rokok. Mana kalau tanya kita berdiri tu macam mana? Rokok tu macam mana? Kalau kata sujud macam mana sujud? Kena bumi 7 anggota. Tu sujud. Kena bumi 7 anggota. 2 lutut, 2 perut jari kaki, 2 tangan, dahi. Tu sujud.
Mana rokok sekali tunduk ke hadapan, hulur tangan, ini tapak tangan, dua tapak tangan, boleh letak di dua lutut. Letak tapak tangan di lutut sunat hai'ah. Tapi tubuh tu masih lagi congek lagi sikit. Tunduk biar macam 90 darjah. Barulah dapat sunat hai'ah ketika rokok. Ini bagi orang yang kuasa. Tak kuasa rokok seumpama tadi, tunduk ialah tubuh setakat boleh. Tubuh tidak boleh digerakkan. Dia untuk menyempurnakan syarat bagi rukun rokok ni, kalau kata boleh, dia kena benda ni, dia kena orang lain tolong pegang tubuh dia, buat tunduk, maka dia wajib kena minta tolong orang. Sebab ada orang dia jadi macam tak larat je, nak lagi tak boleh. Tapi kalau kita tekan tubuh dia sikit, dia semai duduk. Semai duduk lah, dia semai duduk sebab dia tak boleh berdiri. Tapi suruh tunduk ke hadapan masa rokok, tunduk sikit je. Mana kalau kita tolong, ditekan sikit, sakit dah dia. Dok, cuma dia macam tak dia nak buat gitu. Mungkin dia pun tak berapa nak ingat mana berapa kali. Maka wajib kita tolong, tundukkan sikit tubuh dia. Orang ni biasanya bukan main berdiri lah, orang main duduk dah. Tapi main duduk tak pandai rokok, dia buat gitu je sikit tubuh dia. Kita pun tekan belakang, kita tekan sikit. Sebab bicara mengelepah, sekurang-kurang rokok semai duduk, tunduk tubuh ke hadapan, dahi membetuli hadapan dua lutut. Tu sekurang-kurang rokok semai duduk. Hak comel akmal dia nya, tunduk lagi banyak ke hadapan, dahi membetuli lantai, tempat sudut di tengah tu. Atau hak akmal, rokok semai duduk. Tapi di rokok semai duduk ni, ditunduk sikit je. Kita pun tekan belakang. Wajib kita tolong lah. Sebab kita buat gitu tak sakit, tak apa. Mana nak tunduk tubuh ke hadapan ni, kalau uzur tak boleh buat, melainkan kena bertolong, maka wajib bertolong. Wajib bertolong. Ataupun dia nak tunduk ke hadapan, masa berdiri ke sebab dia masih gagah sikit, masa duduk ke sebab dia sudah uzur, dia boleh nak tunduk ke hadapan, tapi dia kena pegang sikit. Tak pegang tak boleh tunduk ke hadapan, dia kena pegang, maka wajib dia pegang. Dia berdiri, nak tunduk gitu tak boleh. Dia kena tangan duduk pegang di tepi dinding ke, dia pun tunduk tubuh. Boleh ya? Kalau dia apa, gatung. Panggil gatung tak? Berpegang. Mana dia pegang apa? Dia panggil gatung tau. Pau. Maknanya kalau tunduk betul-betul seorang gitu tak boleh. Tapi kalau dia pegang tepi dinding, pegang meja ke, kalau kata dia berdiri, boleh lagi berdiri. Tapi nak tunduk ke depan ni, tunduk ke depan ni kan sembang kan. Contoh, berdiri okey. Tapi okey ni okey orang uzur lah, bukan okey orang sehat. Tapi berdiri tak ada masalah. Tapi nak tunduk ke hadapan, tunduk ke hadapan ni pakar jatuh terus ni, contohnya. Tapi kalau pegang di dinding, pegang di umpama meja, boleh tunduk lah. Wajib dia berpegang. Tunduk sekuasa-kuasanya. Mana kalau boleh lah, macam-macam 90 darjah tadi buat. Tak boleh, buat setakat boleh. Tapi kalau tidak berpegang, tunduk ke hadapan, kalau solat berdiri ni orang sehat, kuasa berdiri tapi tak sehat mana, dia akan tunduk sikit. Dia nak tunduk banyak-banyak tak berani dah, takut jatuh ke depan contohnya. Maka kalau berpegang di dinding, di meja, boleh tunduk banyak. Maka wajib berpegang masa nak rokok tu. Tetapi kalau dia nak mengekali berdiri pun berpegang dah, maka berdiri sudah tidak menjadi rukun. Kita bicara rukun berdiri dahulu kan. Dia untuk bangun berdiri boleh syaratnya berpegang. Untuk mengekali berdiri selepas bangun tu, tak apa dah saya pegang pun, maka dia wajib berdiri, wajib dia berpegang untuk berdiri.
Dalam berdiri, adakah dia kena berpegang juga? Tak apa tak berpegang, gagah dah. Cuma nak bangun gitu tu tak boleh. Dia kena berpegang. Tapi untuk mengekali berdiri, tak syarat berpegang, maka berdiri masih lagi rukun. Tapi kalau berdiri pun syarat kena berpegang, maka berdiri tu sendiri tak ada rukun dah. Dia berpegang untuk bangun, bukan berpegang untuk mengekali berdiri. Faham tak ni? Berpegang untuk bangun. Nak bangun gitu tak boleh. Dia uzur ke, dia gemuk ke, gemuk pun boleh. Dia nak bangun gitu tak boleh nak bangun gitu. Dia kena gantung, kena pegang di dinding, di meja. Tapi orang gemuk tadi bila berdiri macam mana? Berdiri gagah. Ke sana kemari, ke sana kemari. Dia berjalannya boleh buat kerja. Tapi daripada bawah nak bangun berdiri, nak bangun pada berdiri tu, nak bangun gitu, tak boleh nak bangun. Tapi kalau berpegang baru boleh. Maka dia masih lagi berdiri menjadi rukun. Dia wajib berpegang untuk bangun. Apa tu? Wajib bertolong. Sama ada dengan cara berpegang ataupun orang tolong dia. Kenapa? Tanya nak bangun, kena jack sikit belakang. Ada jack tunjang kaki. Dia gemuk, kita tolong sikit dia, tunjang punggung dia tu biar dia boleh bangun. Ada kena tunggu seorang belakang. Tunggu seorang. Boleh nak tunggu ni, upah lah RM2-3. Wajib upah. Upah yang setimpal lah. Sekali semayang RM2-3, sekali semayang RM30, mati orang tu. Upah yang boleh upah. Macam ni. Dah nak bangun kena tunjuk tolong dia. Ataupun bertolong tu maknanya dia pegang dia dengan benda untuk bangun. Maka kalau seumpama tu wajib lagi berdiri, sebab dia hanya bertolong untuk bangun. Bertolong untuk mengekali berdiri, tu bukan rukun dah. Berdiri bangun. Berdiri pun nak kena pegang di dinding, nak pegang di meja, tu dah panggil berdiri, tak ada rukun dah. Jadi sekarang ni dia berdiri tak payah bertolong, tak payah pegang dinding, tak payah pegang meja. Cuma kalau nak pegang sedap tu dah apa, dia tak payah pegang. Tapi kalau dia pegang di dinding, pegang di meja, dia rasa macam sedap sikit. Tak apa, nak pegang tak apa. Di mana berdiri gini, okey, tak ada kata kesukaran, kepayahan yang menghilangkan khusyuk solat, tidak. Tapi kalau tangan duduk di meja ke sedap, dia rasa tak apa tu, dia boleh nak pegang. Sekarang ni dia berdiri, tak perlu bertolong, tapi nak tunduk tubuh ke hadapan tak boleh. Tunduk gitu boleh jadi jatuh. Dia okey lah tunduk ke depan ni. Kalau nak tunduk ke depan ni memang dia kena pegang di dinding, pegang di meja, ataupun kena pegang pada orang ke, maka dia wajib rokok walaupun dengan bertolong. Dia pegang di ni, dia turun tunduk rokok. Dia berdiri tadi tidak pegang dinding, dia berdiri tadi tidak pegang meja, tapi masa rokok tu ke hadapan, dia tak boleh nak rokok gitu. Mana dia masa berdiri tu pun tak gagah mana, tapi dia boleh berdiri tanpa berpegang. Tapi rokok kalau tunduk sendiri gitu je boleh buat. Ada. Dia kena tunduk banyak walaupun terpaksa berpegang. Peganglah dinding meja pun. Wajib tu. Wajib dia kena berpegang untuk tunduk tubuh pada masa berdiri. Ni kalau orang uzur ni. Ini kalau masa lagi ketika berdiri. Kalau dia semai duduk, sama juga semai duduk. Dia tunduk gitu je ke depan. Dia tak boleh nak banyak sikit. Tapi kalau kita tolak belakang dia, sakit tak dia? Tak boleh. Kita tolak ke depan sikit, biar dahi dia membetuli hadapan dulu tu. Maka wajib tolong. Sebab dia main duduk ni, sampai tengok rokok, Allahu Akbar, Allah, sikitnya dia buat. Mana hak ni, mana apa tu, perlu ada orang tolong, maka nak tolong tunduk sikit. Tengok setara mana, tak ada apa-apa pun, sakit tak sakit pun, tapi dia tak boleh nak buat. Mungkin dia rasa letih ke malah ke macam tak tahulah, maka kita kena tolak sikit ke hadapan. Ada orang yang uzur seumpama tu. Kemudian kalaulah betul-betul lah tubuh dia tak boleh tunduk ke hadapan, tunduk kepala. Ni
tunduk kepala untuk rokok. Tunduk, rokok, sami Allah liman hamidah, i'tidal. Kalau tulang belakang dia tak boleh digerakkan. Macam tulang belakang dia buat pembedahan contohnya. Tulang belakang dia tak boleh digerakkan. Tegakkan tulang belakang. Nak tunduk tulang belakang tak boleh. Kepala boleh ke tak? Kepala boleh. Tunduk kepala. Kalau kepala pun tak boleh. Dia punya tengkok dia cedera. Ada benda tekok dia buah, tak boleh. Maka dia isyarat dengan mata. Allahu akbar, dia pun pejam mata, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, sami Allahu liman hamidah, dia pun buka mata. Dia berdiri sembahyang tapi tubuh dia tak boleh tunduk ke hadapan, tengkok tak boleh tunduk ke hadapan, maka rokoknya pejam mata. Dia gitu. Lepas tu kalau orang buat pembedahan mata tu, setara mana doktor benarkan dia rokok, ikut doktor pesan, ikut nasihat doktor lah. Jangan ikut nasihat ustaz yang mengajar. Ustaz mengajar bukan doktor. Ni kena ikut nasihat doktor. Ni ada pula ujian pasien dok reti. Doktor manusia makhluk. Pakar apa doktor? Dan yang membedah mata makhluk apa? Allahumma sudahlah. Yang mencari doktor nak bedah mata apa? Ada pasien gitu. Time bedah mata cari doktor, cari makhluk. Doktor besar tak pakai. Doktor kata jaga-jaga jangan kena air. Macam mana cara nak berwuduk ke, nak bertayamum ke, molek ada kena air. Lepas kena air tu dia panggil apa? Kumang. Kumang gitulah. Pergi balik kat doktor, mana dah jadi dah pembedahan mata dia sebab kena air. Doktor pesan dah. Lepas tu macam mana kita nak berwuduk? Tengoklah macam mana cara. Yang pastinya jangan kena air di mata. Doktor pesan tu. Tapi jenis, alah, doktor makhluk, air pun makhluk. Air kena mata, kalau tuan dak jadi punah, tak ada punah dia kata. Ni karuk sungguhlah. Sabar masa mata dia rosak. Pergi mula buat doktor, 2 kali buat tak jadi apa dah. Dia tak jadi dah. Dan hak pertama tu dak dengar kata yang pertama tu dak jadi dah. Buat yang kedua, ketiga, apa kesudah tak jadi apa dah. Doktor pun tak aku dah kemudian. Dak dia kumang. Dia panggil dia kumang. Doktor yang kena mata kena air. Buatlah macam mana pun nak wuduk macam mana supaya mata tak kena air. Duduk melentang ke, orang tolong buat ke, ambil sembahyang di muka tu. Mata tu tutup molek-molek biar pasti tak kena air. Boleh buatlah. Ni nak buat sendiri, buat mudah-mudah. Akhirnya air daripada dahi turun ke mata. Sikit je, sikit lah. Akhirnya punah mata. Dia tak mendengar kata doktor. Alasan dia, doktor makhluk, tak payah bekah. Tu kena air makhluk, tak payah bekah. Yang dia cari doktor tu kenapa? Jadi kalau dia pembedahan mata, tunduk banyak mana ke hadapan. Ikut nasihat doktor, bukan ikut panduan ustaz yang mengajar. Ustaz mengajar dia bukan doktor, dia tak tahu.